Wabak COVID-19 mengubah corak pergerakan insan dunia. Bermula di Wuhan pada awal 2020, ia terus menjadi detik getir secara dunia. Begitu juga dengan kami, sahabat backpackers, yang bagaikan terhenti langkah dalam menyusun irama kembara dakwah. Tidak terbang bukan bererti tempang. Warisan negara sendiri buat kami jatuh cinta untuk mencari kesembuhan jiwa. Destinasi pertama kami Kuala Kubu Baru di Selangor. Aziz! Jalan. Aduh, apa ni? Lambat. Muslim kena menepati masa. Okay, tak apa-apa. Yang penting kita sekarang berada dalam program Sahabat Backpackers. Musim yang ketiga. Kalau sebelum ni kita pergi ke mana? Musim yang pertama kita ke Jakarta. Musim yang kedua kita ke Sepanyol, Turki. Tapi yang musim yang ketiga kita ke mana? Dalam negara Malaysia sendiri. Malaysia! Wow! Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, Hujan batu di negeri sendiri. lebih baik. Di negeri sendiri. Kuala Kubu Baru sememangnya indah, bagaikan menyimpan kedamaian yang terpendam. Kami menjejaki street art. Di sini, kreativiti pengkarya terserlah. Mural yang bermakna dengan titipan mesej kehidupan. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Aziz, cantiknya lukisan kat sini. Itulah Allah Syekh Yusof Qaradawi. Dia ada gariskan panduan. Asalkan ada dua, iaitu kita untuk dakwah dan juga untuk pendidikan. Jom kita tengok yang lain pula. InsyaAllah. Ayo. Subhanallah Aziz, itu dia tadi. Street art di KKB ni penuh dengan keindahan alam yang telah pun dilukiskan. Betul-betul. Itulah bila kita mengembara ni, perkara yang sangat penting. Sebab kita sentiasa mengembara. Kita pergi ke sana, ke sini. Adalah bila kita mengembara tu, kita mentadabbur alam untuk menambahkan lagi kekaguman kita pada Allah pencipta alam semesta ni. Dan satu lagi yang menarik ialah kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberikan bakat berbeza-beza. Betul. Kalau kita hitung balik terlalu banyak nikmat yang Allah Taala kurniakan. Jadi dengan kita mengembara, kita dapat menghitung dan mensyukuri nikmat Allah SWT. Teruslah mengembara. Jom. Ayo. Dalam setiap langkah, kami mencari makna yang tersembunyi agar setiap perjalanan kami diberkati Allah. Dalam bermusafir, sebenarnya terlalu banyak hikmah yang dapat dicapai dan boleh dijadikan penenang jiwa. Istilah musafir diambil daripada kata dasar bahasa Arab iaitu safara, bererti pergi atau melakukan perjalanan. Kami mengambil peluang untuk solat jamak di Masjid Darul Quran 3.5 km dari Pekan Kuala Kubu Baru. Di kesempatan yang bermakna, kami berpeluang bertemu dengan insan-insan berilmu. Al-Quran ni kalau ikut sejarahnya daripada
permulaannya di Masjid Negara lah, sebagaimana kita maklum. Cetusan idea daripada Perdana Menteri yang pertama, Tunku Abdul Rahman. Darul Quran ni dia bermula dengan kelas pengajian saja. Dalam pelajar yang pertama tu jumlah dia dalam 8 orang saja. Ada program yang dijalankan Darul Quran ni, program tahfiz lah. Diploma tahfiz yang pertama, mula-mula sekali wujudnya diploma tahfiz dan qiraat. Dalam kembar ini, kami juga menjalin persahabatan agar gema kasih sayang sesama Muslim kukuh bertaut atas dasar paksi agama. So Hafiz, kat sini seronok tak belajar? Apa yang best kat Darul Quran? Alhamdulillah sangat seronok kat sini. Sebab suasana memang suasana mengaji Al-Quran. Pembahagian masa pun sangat sesuai untuk menghafal Al-Quran. Lagi-lagi suasana yang tidak ganggu dengan suasana dunia yang luar. Masya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawl wa man amana وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العظيم. Sehingga Mac 2022, lebih daripada 34,000 kematian dicatatkan di Malaysia akibat COVID-19. Menguruskan jenazah pesakit yang meninggal akibat wabak ini bukan perkara mudah. Pakar perubatan dan agamawan bergabung usaha dalam menentukan tata cara selamat dalam mengendalikannya. Islam adalah agama yang menjaga segenap keperluan umatnya. Kami bertemu Muhammad Firdaus Ahmad, pemuda berusia 26 tahun, kelahiran Batu Cave, Selangor. Keikhlasan membawa dirinya menyertai badan NGO Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia SPJM yang terlibat menguruskan jenazah di Malaysia termasuk pesakit COVID-19. Jalan, inilah sahabat saya yang saya cakap, Saudara Firdaus. Saya sebelum ni saya buat dalam bidang lakonan. Lepas tu pada musim PKP, jadi kita semua tak boleh bekerja, production pun kena stand down. Jadi dekat situ saya ambil langkah untuk terlibat dalam fardu kifayah. Berapa kita panggil bilangan jenazah paling banyak Firdaus pernah uruskan dalam sehari macam tu? Pada masa tu kita menerima 27 kes satu hari. Boleh jadi juga pada pagi keesokan hari je kes tu boleh meningkat sehingga 32 kes. Ada tak satu pengalaman yang paling emosional sekali menguruskan ahli keluarga? Pada masa tu satu atuk saya, yang kedua sepupu saya lah sewaktu tu. Yelah, kita sendiri tak sangka kita urus jenazah tapi kita dapat uruskan ahli keluarga kita sendiri. Jadi ahli keluarga saya yang lain tengok, saya sendiri yang uruskan. Dan ada 2-3 sepupu saya juga yang
terlibat sama dalam pengurusan jenazah setakat ni. Ada tak suara-suara di belakang-belakang yang bising tentang Firdaus dalam menguruskan jenazah? Sepanjang saya uruskan ni tak ada orang kata apa perkara-perkara pelik berlaku. Apa yang saya boleh kata, setiap ujian yang datang, setiap perkara yang Allah turunkan ujian pada kita tu, kita jangan rasa bersedih, jangan kita rasa berseorangan. Sebab apa Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, la tahzan inallah ma'ana. Dalam surah At-Taubah ayat 40 Allah berfirman, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah itu berserta dengan kita. Jadi setiap apa yang terjadi pada diri saya ataupun sesiapa saja yang mengalami ujian daripada Allah, kita hadap dengan hati yang terbuka dan kita serah segalanya kepada Allah. InsyaAllah akan ada kebaikan yang akan datang setelah ujian tu kita dapat lalui. InsyaAllah. Zik, tak buka je. Itulah orang pesan suruh check dulu. Ni dah plan 3-4 hari tapi datang sini tutup. Mengembara tanpa kajian dan penyelidikan yang lengkap memang menyulitkan situasi. Itu pengajaran untuk kami. Mujurlah kawasan jeram di Sungai Ciling menjadi penawar dan ruang buat kami menyegarkan jiwa setelah penat berkembara. Tempat ni ya Allah, cantiknya subhanallah. Macam Itulah. seronok nak lepak kat sini. Rasanya memang berbaloi lah kita rendah sampai ke sini kan. Lepas ni, kalau kita nak datang sini, senang. Ya Allah, cakap pasal senang Aziz. Jalan terlupa sebenarnya nak transfer duit kat mak hari ni. Jalan transfer pakai M siapa? Jalal sebenarnya memang pengguna MBSB Bank. Kami gunakan M Journey Mobile App untuk pindahkan wang dengan segera. Senang tau. Klik, dah transfer duit. Bil pun boleh bayar pakai. Oh, senang ni. Senang. Sekejap Jalan nak transfer. Aduh. Bismillah. Kenapa? Sekejap je. Yelah. Sekarang ni mobile app senang tau. Cepat, pantas dan mudah. Aziz sebenarnya daripada tadi tengok air terjun tu geram ni. Aziz rasa nak kena try ni. Aziz kalau nak pergilah dulu. Jalan nak rehat jap. Okeylah jalan Aziz pergi dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم. Kalau Aziz bila tengok air mengalir kan, dengar bunyi, rasa tenang lah. Memang rasa tenang sangat kan. Tapi kan Jalal, kena ingat tau, bila kita pergi dekat tempat macam ni, air terjun, sungai, kita kena alert. Aziz nak share macam 2 benda yang utama. Yang maksudnya kepala air nak berlaku. Yang pertama, kalau tengok ada banyak ranting-ranting dan daun besar yang mengalir. Kan? Dan yang kedua, dia macam bergetar sikit dan arus tu sangat deras. Jadi kalau kita dah nampak 2 tu memang lari lah cepat. Memang panggil semua ahli keluarga kalau tengah mandi, cabut. Kita kena jaga diri kita. Memang kita nak menghargai keindahan alam. Tapi kalau kita dah tak ada, mana kita nak menghargai apa-apa. Haji.
Okey, dah. Nama dah. Bagus. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui perkara baik dan diperlukan oleh manusia. Dan di antara rahmat pemberiannya, Dia menjadikan untuk kamu malam dan siang silih berganti supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu berusaha mencari rezeki daripada limpahan kurniaannya dan juga supaya kamu bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 73. Siang atau malam, kami harus pastikan kembara ini dimantapkan dengan ilmu, terutama daripada insan-insan yang jauh pengalaman dalam hidup. Kami meneruskan kembara awal pagi mengutip nota-nota musafir. Kuala Kubu Baru belum puas kami jelajahi. Bagaikan ada suara yang asyik memanggil untuk mendengar alunan sejarahnya. Jadi Pekan Kuala Kubu ni banjir. Bukan sekali, bukan dua kali, beberapa kali. Sehinggalah tahun 1926 tu peristiwa besar di Malaysia tu, satu negara banjir. Itu yang memaksakan semua orang terpaksa pindah. 1921 ada rancangan daripada pihak Inggeris untuk membina sebuah bandar baru yang dipanggil Kuala Kubu Baru, yang terletak lebih kurang 3-4 km dari tapak lama lah. Yang kawasan baru dia lebih tinggi sikit. Sebab tu kalau you perhati di Pekan Kuala Kubu ni bertangga. Sebab tu dulu pekan lama tu bukan Kuala Kubu, nama Ulu Selangor. Lepas habis Perang Setara baru dinamakan Kuala Kubu. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa tenggelamnya Kuala Kubu ini ialah kita jangan terlalu tamak untuk mengeksploitasi hasil bumi, kurniaan Tuhan. Dan kita harus berterima kasih kepada Allah kerana memberi kita hasil bumi yang berpanjangan. Menarik Pakcik, bila Pakcik sebut tentang mengeksploitasi hasil bumi itu, saya dapat kaitkan dengan manusia ni ialah sebagai khalifah di muka bumi yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antara tanggungjawab khalifah ialah untuk menjaga alam. Betul Aziz? Dan kita kena ingat berdasarkan mafhum dalam surah Al-Isra ayat ke-44, setiap makhluk di atas muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena menjaga hak kita terhadap alam sekitar. Itu dia selesai pengembaraan kita di Kuala Kubu Baru, Aziz. Itulah, alhamdulillah, yang menarik berkenaan sahabat backpackers ni saya suka sangat adalah sambil kita mengembara, sambil juga kita menuntut ilmu. Dan jangan lupa untuk saksikan episod yang seterusnya. Kita nak teruskan perjalanan kita, iaitu destinasi kita adalah Sungai Siput. Jom, ayo kita. Ayo kembali ke sekolah. Ayo. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya sentiasa mengucap tasbih bagi Allah. Dan tiada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.